Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haulah Saadah binti Bahlul Rasid bersama ahli kumpulan yang lain ingin membentangkan mengenai pembahasan tajuk kami, iaitu pandangan fiqh terhadap pahala bacaan Al-Quran. Pertama sekali, kita sedia maklum bahawa setiap Muslim yang sudah berakal dan juga balik akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya ia melaksanakan suatu amal ibadah. Bahkan daripada banyak amal ibadah yang dilaksanakan itu boleh menjadi penyebab pengalirnya pahala kepada umat Islam. Sebagai contoh, sekiranya seseorang itu bersedekah atau menderma kepada orang miskin, maka dia akan mendapat pahala atas amalan itu. Akan tetapi, telah terdapat khilaf antara pandangan-pandangan ulama mengenai tajuk kami, iaitu sampaikah pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang masih hidup ataupun orang yang telah meninggal dunia. Oleh kerana telah terdapat khilaf antara pandangan ulama, maka berlaku penelitian mengenai pembahasan tajuk kami bagi bertujuan untuk menjelaskan berkenaan dengan hukum menghadiahkan bacaan Al-Quran dari perspektif fiqh dan ulama serta mengetahui sebab adanya perbezaan antara pendapat ulama empat mazhab. Baik, jadi untuk memahami tentang definisi bagi menghadiahkan bacaan Al-Quran ini, kebiasaannya ia dilihat pada pengertian dari setiap perkataan yang berkaitan, iaitu perkataan bagi hadiah dan juga perkataan bagi bacaan Al-Quran. Okey, baik, jadi perkataan hadiah ini diambil daripada Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, iaitu pada edisi yang keempat, yang membawa maksud pemberian atau ganjaran untuk dijadikan sebagai tanda kenang-kenangan maupun sebagai tanda penghargaan ataupun penghormatan kepada seseorang. Hadiah yang diberikan oleh seseorang itu tidak semestinya berupa bentuk ataupun barangan ataupun harta. Malah, hadiah yang diberikan ini juga boleh juga dalam bentuk tenaga, akal fikiran ataupun sikap seseorang kepada orang yang ingin diberikan hadiah itu. Sementara itu, definisi bagi bacaan Al-Quran pula ialah merupakan satu tingkah laku seseorang dalam membaca Al-Quran Al-Karim. Kebanyakan masyarakat Islam membaca Al-Quran Al-Karim untuk dirinya sahaja, namun ada juga terdapat daripada segelintir masyarakat Islam yang menghadiahkan bacaan Al-Quran yang telah dibaca oleh mereka ini kepada orang-orang yang mereka ingin hadiahkan bacaan Al-Quran tersebut, sama ada orang tersebut sudah meninggal dunia ataupun yang masih hidup. Jadi, yang dimaksudkan tentang hadiah bacaan Al-Quran dalam konteks ini ialah satu bentuk kegiatan yang di mana di dalamnya dilaksanakan amalan-amalan yang boleh mendatangkan pahala. Kemudian pahala yang diperoleh oleh seseorang itu diberikan ataupun disampaikan kepada orang lain yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia dengan harapan pahala tersebut ataupun perkara tersebut dapat memberikan manfaat kepada orang yang dihadiahkan bacaan itu. Baik, jadi insyaAllah pada kali ini kita akan terus masuk kepada objektif utama kita, iaitu pandangan fiqh terhadap hadiah bacaan Al-Quran untuk orang yang masih hidup dahulu. Okey, baik. Yang mulia Syekh Abdul Aziz bin Ba'az telah berkata bahawasanya tidak ada di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah yang suci yang berasal daripada Rasulullah SAW, tidak pula daripada kalangan sahabat yang telah memulakan sesuatu yang menunjukkan kesyariatan berkenaan dengan hukum ataupun tindakan menghadiahkan tilawah atau bacaan Al-Quran ini kepada orang tua ataupun orang lain yang masih hidup di dunia ini. Akan tetapi, umat Islam disyariatkan untuk membaca Al-Quran untuk mengambil manfaatnya, mentadabburi maknanya dan juga mengambil isinya. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman di dalam surah As-Sad ayat 29, iaitu A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Sadaqallahul Azim, yang bermaksud Al-Quran ini iaitu sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dan umatmu, wahai Muhammad. Kitab yang banyak faedah-faedah dan manfaatnya untuk mereka memahami dengan teliti kandungan ayat-ayatnya dan untuk orang-orang yang berakal sempurna beringat mengambil iktibar. Okey, baik. Jadi berdasarkan ayat Al-Quran yang telah dibacakan sebentar tadi, jelas menyatakan bahawa Al-Quran ini diturunkan adalah dengan tujuan untuk diamalkan, ditadabburi, untuk memperbanyakkan amal ibadah dengan membacanya, bukan untuk dihadiahkan kepada orang lain. Tidak kira lah sama ada orang yang dihadiahkan bacaan Al-Quran itu hidup ataupun orang yang telah meninggal dunia. Namun demikian, ada sebahagian ulama fiqh yang berpendapat bahawa tindakan untuk menghadiahkan bacaan Al-Quran ini kepada orang yang masih hidup adalah dibenarkan dengan hujah bahawasanya tiada penghalang bagi orang yang hidup ataupun bagi orang yang hendak menghadiahkan bacaan Al-Quran atau amal soleh yang lain kepada orang lain. Seterusnya saya masuk kepada pendapat-pendapat fiqh terhadap hadiah bacaan Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal dunia, iaitu berkenaan dengan pahala sampai kepada si mati. Yang pertama, menurut pendapat mazhab Hanafi, Hambali, Maliki dan generasi terakhir dari mazhab Syafi'i menyatakan bahawa pahala bagi amalan tersebut boleh sampai dan akan bermanfaat bagi si mati. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 10 yang bermaksud, dan orang-orang Islam yang datang kemudian daripada mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman, dan janganlah engkau jadikan dalam perasaan hasad, dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau amat belas kasihan dan rahmatmu. Menurut pendapat Syekh Ibn Taymiyah, ibadah badaniah seperti membaca Al-Quran akan bermanfaat bagi orang yang telah meninggal dunia, sebagaimana dapatnya manfaat menerusi amalan seperti sedekah dan seumpamanya. Menurut pendapat Ibn Qayyim dalam kitab Ar-Ruh, hadiah yang paling utama kepada orang yang telah meninggal dunia adalah sedekah, permohonan keampunan, mendoakan dan menunaikan haji baginya. Begitu juga dengan bacaan Al-Quran yang dialunkan secara ikhlas. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik makanan yang dimakan oleh seseorang adalah makanan yang berasal dari hasil usahanya sendiri, dan anaknya adalah termasuk sebagai hasil usahanya sendiri. Hadis ini menunjukkan bahawa
bahawa amal kebaikan seorang anak yang soleh, pahalanya juga akan sampai kepada orang tuanya tanpa mengurangi pahala amal itu sendiri. Menurut Ibnu Hubairah rahimahullah Al-Ifsyah, Imam Ahmad berpendapat pahala bagi amal ibadah seperti bacaan Al-Quran sampai dan bermanfaat bagi arwah, manakala fuqaha lain berpendapat pahala tersebut hanya bagi pelakunya. Terdapat pendapat yang masyhur dari mazhab Syafi'i dalam kitab lain bahawa tidak akan sampai pahala bacaan Al-Quran kepada yang sudah meninggal dunia. Perkara ini telah ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya iaitu Syarah Sahih Muslim yang berbunyi wa amma qira'atul Quran fal masyhur min mazhab Syafi'i annahu la yasilu sawabuha ila al-mayz wa qala ba'du ashabihi yasilu sawabuha ila al-mayz. Hafiz Ibnu Katsir telah menegaskan bahawa pahala tersebut tidak akan sampai kepada si mati. Hal ini dapat ditemukan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat 39 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa in laysa lil insani illa ma sa'a, yang bermaksud bahawa manusia tidak akan mendapatkan pahala kecuali dari apa yang telah dia amalkan. Manakala menurut Ibnu Katsir berkata yang berbunyi wa min wa hadhihi al-ayah karimah istabaqa Syafi'i rahimahullah wa man ittiba'u an al-qira'ah la yasilu ihda sawabuha ila al-mauta li'annahu laysa min amalihim wa la kasbuhum. Dari keterangan dan dalil di atas jelas bahawa dalam hal seseorang yang beramal kemudian menghadiahkan pahala dari amalnya itu kepada seseorang yang telah meninggal dunia, Imam Syafi'i dan para pengikutnya berpendapat bahawa pahala pembacaan Al-Quran tidak akan sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Malah perbuatan tersebut tidak dilakukan dan diusahakan oleh mereka sendiri. Menurut Imam Malik pula, menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal hukumnya adalah dilarang dan pahalanya dianggap tidak akan sampai. Imam Malik berpendapat tidak sampai pahalanya kerana pahala tersebut tidak memberikan manfaat kepada si mati. Begitu juga pandangan dari ulama Maliki yang terdahulu yang berpendapat bahawa makruh membaca Al-Quran ke atas mayat setelah matinya dan juga di atas kuburnya. Menurut mereka, kerana amalan tersebut bukan amalan dari ulama salaf. Sebahagian ulama Hambali berpendapat bahawa pahala bacaan Al-Quran tidak sampai pada si mati kerana mereka berpendapat bahawa hadiah bacaan Al-Quran kepada mayat termasuk kepada amalan yang dilarang. Oleh kerana tidak mempunyai dalil yang jelas mengenai hukum menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal dunia. Antara hujah yang menyatakan tidak sampai pahala bacaan Al-Quran kepada si mati adalah seperti Al-Buyuti berkata, yang bermaksud majoriti Hambali menyatakan pahala bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayat dan itu milik orang yang beramal. Kemudian telah terdapat pandangan daripada ulama lain iaitu seperti Imam Abu Hasan Al-Ba'li Al-Hambali dalam kitabnya Al-Ihya mengatakan bahawa tidak dibolehkan memberi upah orang untuk membaca Al-Quran dan kemudian menghadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Manakala menurut Imam An-Nawawi pula berkata dalam kitabnya iaitu Syarhu Al-Manhaj bahawa pahala bacaan Al-Quran yang berasal dari orang lain maka tidak akan sampai pahalanya. Seterusnya menurut Syekh Ibnu Taimiyah pula berkata tidak pernah menjadi kebiasaan generasi terdahulu apabila melakukan solat, puasa haji atau membaca Al-Quran menghadiahkan pahalanya kepada orang Islam yang sudah meninggal dunia. Antara alasan yang jelas dari pandangan-pandangan mereka adalah kerana tidak pernah mendengar ketika zaman Rasulullah SAW dan zaman sahabat-sahabatnya bahawa ada seseorang yang membaca Al-Quran kemudian menghadiahkan pahalanya kepada orang yang telah meninggal dunia. Bahkan sekiranya perkara itu merupakan kebaikan, pastilah mereka telah melaksanakannya kerana mereka itu adalah orang yang paling mengetahui agama Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Kesimpulannya, berlaku khilaf di antara para ulama mazhab di mana sebahagian ulama menyatakan tidak sampai pahala amalan tersebut kepada si mati. Berdasarkan surah An-Najm ayat 39 yang dapat disimpulkan bahawa tiada ganjaran bagi seseorang melainkan apa yang telah diusahakannya. Mengikut pendapat Ahli Sunnah wal Jamaah pula, pahala menghadiahkan bacaan Al-Quran sampai kepada si mati sekiranya diniatkan untuk si mati. Rasulullah SAW tidak menganjurkan amalan ini kerana persoalan berkaitan ibadah sememangnya terbatas serta tidak boleh dilakukan dengan perkara yang berbentuk kias. Sekian, terima kasih.